Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat berhujung minggu kepada anda semua penonton-penonton Hello Doktor yang sentiasa setia bersama dengan kami menantikan 5.30 petang hari Ahad untuk saksikan siaran Hello Doktor. Apa lagi agaknya topik yang kita bawakan untuk menyantuni kondisi-kondisi anda. Dari sudut kesihatan, mental, fizikal, semuanya insya-Allah kita akan perhalusi, kita akan kongsikan supaya memberi kesan yang baik. Terutama sekali topik kita pada hari ini iaitu ibu stres. Siapa sangka senyuman yang terukir di wajah seorang ibu tu kan, di sebaliknya penderitaan, stres, depresi. Apa yang dialami mungkin tidak terkeluar dengan kata-kata, hanyalah menjalankan tanggungjawab semata-mata. Jadi bagaimana kita nak menyantuni perasaan untuk memastikan kondisi mental dan fizikal ibu itu dapat berada pada tahap ataupun standard yang sepatutnya. Jadi anda semua ibu-ibu sila hadir, ayah-ayah tidak lupa juga kerana ini bukan sahaja kita nak menyantuni ibu-ibu tetapi mungkin tersumbangnya beberapa faktor daripada si suami ataupun anak-anak, apa sahaja kita akan perhalusi bersama dengan yang pakar yang lebih arif untuk perhalusi bagaimana kondisi yang sebenarnya. Anda semua Hello Doktor TV3 Facebook, kita bentangkan platform yang terbaik untuk anda berkongsi apa sahaja perbincangan ataupun mungkin persoalan maupun pandangan, pengalaman yang dialami, luahan hati ibu-ibu di luar sana yang kita boleh dengarkan, berkongsi dengan penonton-penonton kita, insya-Allah titipkan sahaja di ruangan komen. Ada poster kami di situ 5 Mac untuk topik ibu stres. Boleh turunkan topik anda ataupun perbincangan kita. 0377261603 nombor yang kalau sempat tadi anda simpankan. InsyaAllah mana tahu kan ada kesempatan kita akan buka talian, raikan anda semua penonton-penonton setia kami. Baik, untuk permulaan kita nak tanya juga ibu-ibu di luar sana bagaimana mereka menyantuni stres mereka dan apa sebenarnya yang menyumbang kepada keadaan stres. Jom sama-sama kita saksikan. Selalunya kalau ibu-ibu stres ni mungkin sebabkan banyak macam-macam faktor. Kadang-kadang anak, lepas tu suami tak faham pun, antara sebab-sebab menyebabkan ibu-ibu ni boleh stres. Saya seorang suri rumah, so rutin harian saya sama saja, dia berulang dan berulang saja. So itu boleh menjadikan punca saya tertekan kat rumah lah, tak ada kawan. Selalu sebab anak lah. Anak, kadang-kadang sebab rumah tangga, husband kan. Dah orang sekeliling lah, selalu macam tu. Anak saya super aktif, jadi saya stres tu disebabkan kalau macam contoh saya nak rehat, tapi dia diperlukan ruang untuk berlari, jadi macam tu membuatkan saya stres lah. Saya sebagai ibu, kawan ibu mengalami stres sebab urusan kerja lah. For me, I think it's like pressure daripada sekeliling to be perfect. Selalunya saya akan excited nak tunggu hujung minggu lah sebab waktu tu boleh beriadah dengan anak-anak, husband pun bercuti hujung minggu. Buat aktiviti dengan anak-anak ke, main-main kat luar ke kan, bagi anak-anak ceria, kita pun hilanglah stres. Kalau weekend memang akan spend time dekat luar lah. Memang tak ada, jarang lah dekat rumah. Sebab kat rumah dia macam buatkan kita lagi stres lah. Cari hobi yang you betul-betul suka, find a way lah untuk have me time tu penting. Saya akan pergi cari kakak ke, cari orang yang paling terdekat kita yang kita boleh cerita, at least boleh lah release sikit stres tu daripada kita pendam sendiri kan. Kalau kita stres, kita minta tolong husband lah. Cakap je, macam stres lah, kan, you pula handle, macam tu lah. Window shopping pun boleh jangan stres. Ibu bekerjaya ataupun suri rumah sepenuh masa, dua-dua kondisi ini akan memberikan satu impak yang berbeza. Tadi kita dengarkan yang makin lama duduk di rumah makin stres katanya. Adakah di suasana rumah tu yang memberikan stres kepada si ibu ataupun bagaimana? Jadi sebenarnya beberapa faktor yang kita boleh tekankan di sini. Kita berlapang dada menerima segala yang dikatakan bukan daripada saya, daripada pakar perunding psikiatri kerana lebih mengetahui kondisi yang sebenar untuk menyantuni ibu-ibu di luar sana. Ayo kita bersama dengan Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar perunding psikiatri dari Hospital Columbia Asia Puchong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, hari ini okey tak stres? Doktor, nak berkongsi dengan kita. Kita bahasa kita sebaik mungkin nak dapat sampai ke hati ibu-ibu di luar sana. Misi kita hari ini adalah untuk menyantuni anda, untuk memastikan anda mempunyai satu cara untuk kenal pasti cara yang terbaik menyantuni stres mereka lah. Itu misi kita. Kita nak mereka selepas ini dapat mengawal keadaan itu. Stres ni tak boleh hilang, doktor. Dia memang akan ada lah selagi mana kita ada komitmen, doktor. Betul. Sebagai permulaan, bagaimana kita nak kategorikan stres dalam kalangan ibu-ibu ini? Silakan.
Stres di kalangan ibu, macam yang kita tengok iklan yang telah ditayangkan tadi. Kalau di rumah, ada yang cakap faktor anak. Okey, so sebagai ibu, kita orang kata apa? We put on many hats. Kalau ibu berkejaya, dia ada stres di tempat kerja. Kalau ibu di rumah, nak menyediakan keperluan harian keluarga, anak-anak. Portray diri kita sebagai ibu yang terbaik kan kadang-kadang. Ya, kita cuba kan. Dan kadang-kadang kita sendiri pun tak sihat. Itu pun dah jadi stres untuk diri kita. So kadang-kadang kat rumah tu bukanlah rumahku syurgaku. So rumah itu sendiri boleh menjadi punca stres. So kadang-kadang kita perlu keluar daripada tempat yang menimbulkan stres tersebut supaya kita boleh kontrol. Dan tadi kita cakap yang stres tu memang sentiasa ada. Yes, kita tak boleh buang stres. Dan pada satu tahap stres tu memang perlu. Sebab kalau tak ada stres, kita takkan berusaha untuk meningkatkan kita prestasi. Kita terlalu berada pada zon yang selesa sangatlah kan. So kita takkan bermotivasi untuk improve ourselves. So stress at a certain point memang perlu. Cuma bila melampaui batas boleh mendatangkan kesan-kesan yang tidak sihat lah. Kemudaratan dari sudut kesihatan kita lah. Mula dia makan mental dulu kan. Lepas tu bila mental kita pun tak okey, kita dah tak jaga kesihatan. Fizikal kita pula terganggu disebabkan masalah itu. Saya setuju apabila kita katakan stres ni tak boleh hilang. Tapi yang paling penting adalah cara mengawal. Dan nak kawal, kita kena tahu puncanya pula. Betul. Mungkin doktor nak kongsikan secara statistik ataupun dapatan lah kan. Berjumpa dengan klien-klien doktor. Apa sebenarnya punca-punca yang menyumbang kepada stres mereka? Klien-klien saya, okey. Kalau nak ikutkan kategori itu, macam yang saya sebutkan tadilah, ada punca faktor tempat kerja, ataupun ada juga punca anak-anak. Anak contoh yang disebutkan dalam yang awal tadi, dia ada sebut anak dia hyperaktif, jadi dia tak sempat nak rehat, jadi ada punca anak. Faktor kewangan merupakan punca stres juga. Faktor kekeluargaan, be it kita punya pasangan ataupun kita punya hubungan dengan adik-beradik, keluarga, itu pun kalau ada isu boleh menjadi punca stres. Doktor, ada satu artikel, saya tak condemn mana-mana, ada satu artikel mengatakan, artikel yang sangat famous, kalau saya sebutkan pasti anda tahu. Artikel ini mengatakan punca stres seseorang itu berpunca daripada si suami yang tidak tahu menguruskan hal ehwal keibubapaan dengan baik, 2 kali ganda besarnya peratusan itu berbanding dengan anak yang memberikan stres pada ibu. Bagaimana sedikit penjelasan doktor? Ini dapatan secara menyeluruh lah apabila dibuat bancian pada mereka wanita-wanita di luar sana. Katanya lebih 50% menyokong tentang situasi itu. Bagaimana doktor? Okay, as a person, sebagai seseorang, senang kita nak kita susah nak salahkan diri kita. Kita boleh lagi senang, sebab orang tu kita stres. Okey, so untuk pasangan yang cakap, untuk ibu yang menyatakan faktor stres dia tadi 50% mengatakan adalah faktor pasangan kan. Mungkin seseorang pasangan tu memang tak tahu macam mana nak menyantuni isteri dia yang stres. Hal ehwal keibubapaan ni kan kadang-kadang nak menyokong kan. Dan untuk diri kita pula, kita kena tahu macam mana nak menyampaikan isu yang sedang dialami kepada pasangan kita. Komunikasi. Exactly. Sebab kalau kita tak bagi tahu, orang tu pun tak tahu. Kalau awak tak bagi tahu sekarang kat saya awak sebenarnya sedang sakit kepala, saya takkan tahu. Jadi komunikasi itu juga penting. So, mungkin macam saya cakap tadi, mungkin memang pasangan tu tidak tahu nak memainkan peranan atau memang sengaja tak nak ambil tahu, tapi sebagai orang yang setengah stres, ibu stres, kita kena pandai memainkan peranan supaya kita boleh mendapatkan kerjasama daripada pasangan kita. Betul. Saya pun bila doktor katakan begitu, membuka mata juga. Kadang-kadang lelaki punya komunikasi dengan perempuan lain. Perempuan kita tak buat pun kita rasa macam dengan signal kan, macam terhentak sikit pun tahu tu marah tu. Tapi lelaki mungkin kita kena terus direct untuk bercakap yang sebenarnya saya sedang mengalami kondisi stres yang saya tak boleh nak kawal keadaan pada ketika itu. Doktor, kita berbincang tentang lebih general lah kan, bagi mereka yang kita tak tahu kondisi yang dialami sebenarnya ibu-ibu di luar sana bagaimana. Tapi simptom stres ni kadang-kadang kita rasa itu cuma biasa saja, normal. Esok kita bangun pergi kerja, buat kerja dan sebagainya, kita rasa okey. Tapi kita tak perasan sebenarnya kita sedang menyimpan perasaan, menyimpan ada something yang kita hold, tak tunggu masa je dia akan
meletus kan, iaitu perasaan stres yang rasa sangat-sangat penat dengan komitmen ini. Simptom-simptom itu bagaimana untuk kita kenal pasti, doktor, ianya terjadi pada diri kita sebagai seorang ibu? Sebagai individu lah, kalau bukan ibu pun, but of course bila dah ada title ibu tu, tanggungjawab kita lebih besar. Seseorang itu perlu mengenal pasti gejala-gejala stres, dan kita boleh bahagikan gejala-gejala ni kepada 3 kategori. Kategori fizikal, kategori psikologi iaitu cara kita berfikir, dan emosi kita. Baik. So dari segi fizikal, kita stres kalau kita cepat rasa letih lesu, dia mengganggu tidur, daya tempuan kita lemah, jadi kita tak boleh fokus, dan kadang-kadang nak buat kerja tu kita tak boleh habiskan, dan itu boleh mengganggu produktiviti. Kadang-kadang bila kita stres dari segi fizikal, kita rasa jantung berdebar, rasa tangan bergetar. Ada yang sampai anxiety attack kan? Yes, doktor? panic attack, bila, betul. Tak boleh nak kawal kan, dekat certain phase tu, fasa yang tertentu boleh menyerang dari sudut badannya lah, kan, kondisi-kondisi kesihatan. Okey, doktor, kita nak tinjau di Facebook pula. Ada rakan kita di Facebook sedang dalam persiapan untuk tunjukkan kepada anda semua. Sahziatul Sidik. Nanti anda akan dapat saksikan. Ini dia. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi ibu yang penjarakan kehamilan rapat-rapat, dan beliau juga merupakan suri rumah, sudah tentulah tekanan dalam membesarkan kerenah anak-anak yang rapat, jarak kehamilan semakin mencabar. Apakah peranan suami dalam permasalahan ini, dan apakah nasihat doktor bagi ibu yang mengalami permasalahan sedemikian? Terima kasih. Terima kasih kembali Sahziatul. Kita dengarkan jawapan doktor seketika nanti. Kita nak rehat dulu, doktor, boleh ya? Baik, kita rehat seketika, kembali selepas ini. Hello, doktor. Okey, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Saya dan juga Dr. Aida berkongsi. Dr. Aida sebagai pakar perunding psikiatri daripada Hospital Columbia Asia Puchong. Kalau mungkin anda baru saja bersama dengan kami, sebenarnya kita berhenti di raikan soalan dari Facebook. Jom kita dengarkan sekali lagi. Sahziatul Sidik katanya, Assalamualaikum Doktor, bagaimana ibu yang ada penjarakan kehamilan rapat-rapat? Dia pun suri rumah juga, tekanan yang diberikan dalam membesarkan anak-anak, dan peranan suami dalam permasalahan ini. Apakah nasihat doktor juga untuk mereka yang mengalami situasi sedemikian? Silakan doktor, secara ringkasnya. Okey, Puan Sahziatul ya. Okey, saya nampak sini isu dia maknanya anak dia rapat-rapat lah. Jadi maknanya dia adalah seorang yang sibuk, nak menyediakan keperluan harian, keperluan anak-anak, dan dalam masa yang sama nak menjaga dirinya yang sedang hamil ya. Jadi kita tahu wanita yang sedang hamil tu diorang mempunyai diorang sedang mengalami perubahan hormon, dan emosi menjadi kurang stabil tu adalah sesuatu yang tak dapat dielakkan. Dan diorang boleh jadi cepat marah, cepat menangis pun ya. Dan keadaan ni of course kita tak nak berterusan berlaku dalam masa kita nak membesarkan anak-anak. Jadi di sini peranan pasangan kita, suami kita sangatlah penting supaya ibu tu dapat menangani stres dia dengan baik. Jadi kalau boleh suami jangan, yang selalu overtime tu jangan overtime kan. Ada perkara yang perlu dikorbankan lah kan untuk menyelesaikan kondisi ini. Betul. Dan dari segi kalau dia mengalami dan dia perasan diri dia mengalami gejala-gejala stres yang macam saya ada sebut tadi tu, dia perlu sedar dan pergi mendapatkan rawatan. Okey, dan mungkin sedikit kita nak kongsikan juga tentang ibu hamil ini, seperti mana yang doktor kongsikan. Kalau mungkin anda berada pada fasa yang tidak hamil pun, kita punya trigger stress tu ada di situ sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, bermacam faktor. Apatah lagi kondisi kehamilan itu menyebabkan dengan hormonal changes dan sebagainya kan. Kita nak dengarkan juga ada seorang selebriti nak bertanya. Ini sedikit tentang kehamilan, tapi apa soalannya? Jom sama-sama kita dengarkan. Hello doktor, Haiza nak tanya, betul ke doktor, ibu yang mengandung ni kalau distres akan memberi kesan kepada anak di dalam kandungan? Okey, Haiza bertanya, adakah ia akan memberi kesan kepada anak dalam kandungan? Sebelum minta pandangan Dr. Aida, kita akan dengarkan pandangan daripada Dr. Mariam daripada Andorra Women and Children Hospital, pakar ONG. Jom sama-sama kita dengarkan. Kalaulah
ibu yang stres, dia lebih cenderung untuk mendapat darah tinggi sewaktu mengandung. Darah tinggi sewaktu mengandung itu boleh menyebabkan kelahiran peramatang. Sometimes dia akan makan dengan lebih banyak dan itu menyebabkan risiko untuk kencing manis sewaktu mengandung. Boleh menyebabkan risiko kelahiran peramatang juga. Untuk kandungan pula, semata-mata kandungannya, kajian menunjukkan ibu yang stres mempunyai risiko yang lebih untuk kelahiran peramatang. Sebab apa? Kalau kita stres, dalam badan kita ada beberapa bahan kimia yang dihasilkan menyebabkan ada kelahiran peramatang dengan kontraksi lebih awal. Walaupun kelahiran tu mungkin cukup bulan, iaitu 37 minggu dan ke atas, baby punya perkembangan pun akan terbantu juga. So itu semua berkait rapat. Dan apa yang akan berlaku kalau bayi itu terbantut? So kebiasaannya cukup bulan, bayi sepatutnya lebih kurang 3 kilo, tapi bayi boleh dilahirkan kurang dari 2.5 kilo. Dan apa kesannya? Baby biasanya masukkan NICU, perlukan rawatan intensif untuk pernafasan, risiko jangkitan kuman, risiko kuning, dan untuk yang jangka panjang pula yang kita risau adalah ibu-ibu yang mempunyai masalah stres, depression, psychiatric ke, dia pun akan menyebabkan risiko bayi yang dilahirkan selepas itu mempunyai lebih kecenderungan untuk masalah psikiatri atau masalah kesihatan mental. Saya sentiasa percaya yang sebenarnya diri kita hanyalah yang boleh bantu diri kita dalam fasa ini. Sebab kadang-kadang kalau kita nak bagi orang faham tentang keadaan ibu yang hamil tu, macam mana dia punya trigger stres, trigger sedih tu, takkan ada orang yang faham kan kondisi kita pada ketika itu, Dr. Aida. Dr. Aida, macam mana? Mungkin komen sedikit bagi mereka yang tak risaukan tentang apa yang boleh terjadi kepada kandungan jika stres itu tak dapat dikawal daripada peringkat awal, Doktor. Kita dengar tadi banyak kesan fizikal yang boleh berlaku kepada bayi kalau stres itu tak dikawal. Tapi kita perlu juga tahu bahawa jika stres kita tak kawal sewaktu kehamilan, dia boleh membawa kepada permasalahan sakit mental selepas kelahiran. Dia akan berpanjangan. Yes. Dan ketika hamil, seseorang ibu itu risiko dia untuk mendapat masalah kesihatan mental adalah 3-4 kali ganda berbanding dengan seseorang wanita yang tidak hamil. Jadi stres memang perlu. Ini dia kesan stres terhadap bayi dalam kandungan. Sekali lagi kita kongsikan yang perlu anda beri perhatian, beberapa kondisi yang boleh memberi impak kepada bayi. Kita faham kadang-kadang keadaan pada ketika itu kalau anda fikirkan tentang bayi, bagaimana pula dengan ibu. Ya betul, tapi itulah mungkin akan menguatkan lagi kita sebagai ibu. Apa pun kita nakkan kandungan kita yang terbaik, kan? Lebih lagi pada fasa kehamilan itu kita nakkan yang terbaik untuk anak kita. Doktor, bagaimana dengan pasca kelahiran yang doktor sebutkan tadi? Ianya seperti blues, kan, simptom-simptom depresi yang mungkin kita dapat kawal daripada peringkat awal lagi, dapat kurangkan tahap seriusnya terhadap ibu stres itu. Doktor mungkin boleh kongsikan secara ringkas ni keadaan pasca kelahiran yang mengundang stres dalam kalangan ibu. Pasca kelahiran, of course, stres tu memang tak dapat dielakkan. Kita bertukar kita punya role daripada kalau bagi first time mother from a single person, sekarang ni dah ada anak, kita nak jaga anak. Kalau ibu-ibu yang dah ada anak, bertambahlah lagi satu tanggungjawab dia. Okey. Paling common yang you disebut tadi, postpartum blues, memang berlaku disebabkan pertukaran hormon. Dalam 8/10 kelahiran, ibu-ibu yang melahirkan akan mengalami postpartum blues. Tapi seseorang tu simptom dia mungkin sedikit dan ketara ataupun tidak saja. So some person can experience a very mild symptom, whereas another person can experience a very more serious symptom. Tapi biasanya postpartum blues ni tak serius sebab dia dalam masa 2 minggu dia dah mula dia akan mula okey. Kalau lepas 2 minggu tu nampak kondisi masih lagi teruk dan sebagainya, itu kita perlu dapatkan rawatan yang terbaiklah. Betul. Kalau sebab kita risau mungkin dia dah ke arah postpartum depression lah, kemurungan di kalangan ibu-ibu yang telah melahirkan. Dan ini pun sesuatu yang merisaukan. Dia boleh berlaku dalam kadar 2 dalam 10 kelahiran. 2 dalam 10 kelahiran. 1% yang agak tinggi ya. Kadang-kadang kita tak perasan kan. Jadi ambil tahu kalau mungkin anda bukan ibu hamil pun mungkin kita ada dalam kalangan keluarga kan yang nampak macam perubahan dari segi emosi, dari segi mungkin fizikalnya, mentalnya.
antara yang Dr. kongsikan itu cukup menarik. Begitu juga dengan kita nak raikan. Ada lagi soalan daripada rakan kita di Facebook. Syahira Saiful Azhar. Assalamualaikum Doktor. Adakah dengan mengabaikan perasaan dan emosi stres is the best way or it will make it worse? Dia kata kalau kita abaikan, kita buat-buat tak tahu sahaja dengan kondisi ini, adakah itu akan menjadi lebih teruk ataupun membantu juga sebenarnya? Okey, dia membantu sekejap. Because the problem is still there. Macam painkiller lah sekejap je. Lepas tu dia datang balik benda tu. Betul. Faham? Kalau sakit tu you tak, kalau you have a real problem, you makan painkiller tapi you tak ubati sakit tu, macam tak mana kan? Lah. Yes, it's not cured. So untuk sekejap boleh ya, but sepatutnya lah kita perlu kenal pasti punca stres kita dan kita perlu manage the stress. Sebab ramai yang lari daripada situasi itu hanyalah untuk tak apa, kita boleh abaikan, kita moving on. Tapi sebenarnya kalau anda tak selesaikan masalah itu, mana tahu dia datang lagi dengan keadaan yang lebih teruk. Baik, doktor, kita nak rehat sekejap. Kembali selepas ini, masih lagi bersama dengan kami dalam topik Ibu Stres. Titipkan soalan anda di Facebook kami. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Tak apa. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Kalau di awal tadi, Ibu Stres merupakan topik perbincangan. Dah 2 segmen dah kita bawakan sehingga ke pertengahan perbincangan. Kita nak rehat sekejap sahaja. Sebab apa? Selain daripada masalah Ibu Stres, ada lagi satu permasalahan yang kita perlu ambil kira, iaitu vaksin dos penggalak kedua yang ada rata-rata macam nak ambil ke tak nak? Penting ke tidak untuk saya? Kondisi saya ni boleh ke tidak mengambil dos penggalak ini? Jadi bukan saya yang akan huraikan. Kita akan bersama dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amzar bin Megat Hashim selaku pakar perubatan keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Doktor, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Pastinya antara penonton-penonton Hello Doktor nak tahu penting ke tidak dos penggalak ini dalam kalangan mereka lah, beberapa kondisi kesihatan dan sebagainya. Kita mulakan dengan yang disarankan. Siapakah yang disarankan Doktor untuk mengambil vaksin dos penggalak kedua ini? Silakan Doktor. Baik, terima kasih Hanim. Soalan dia adalah berkaitan siapa yang digalakkan mengambil dos penggalak. Pertama sekali kita kena faham tujuan dos penggalak. Tujuan dos penggalak ini diberikan adalah untuk memastikan perlindungan yang optimum terhadap jangkitan COVID-19. Jadi golongan yang digalakkan mendapatkan dos ini adalah golongan yang berisiko tinggi. Ada 2 golongan yang berisiko tinggi. Risiko tinggi untuk kena jangkitan serius seperti komplikasi termasuklah kematian dan juga kemasukan ke hospital. Itu risiko tinggi yang pertama. Risiko tinggi yang kedua adalah mereka yang berisiko tinggi mendapat jangkitan dan menularkan jangkitan itu kepada orang ramai. Contoh golongan yang pertama adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Contohnya kencing manis, darah tinggi dan masalah jantung atau buah pinggang. Manakala contoh golongan yang kedua pula adalah kamilah petugas kesihatan di mana hari-hari kami berisiko untuk mendapat jangkitan daripada pesakit yang kami lihat. Jadi apabila kami mendapatkan suntikan dos penggalak, imuniti kami akan tersedia untuk mengelakkan kami dijangkiti dan seterusnya menjangkiti orang lain. Maka risiko tinggi itu ada 2. Risiko tinggi untuk kena jangkitan serius dan risiko tinggi untuk terkena penularan jangkitan sebabkan faktor kerja atau faktor duduk dalam kawasan yang ramai-ramai. Bila kita dah terlalu lama kan meninggalkan fasa vaksin ni, mungkin ada yang terlupa mengapa pentingnya untuk mengambil dos penggalak ini. Mungkin doktor nak sekali lagi mengingatkan kita tentang kepentingan dos penggalak bagi kita semua, tak kira apa kondisi. Silakan doktor. Okey, baik. Dos penggalak ini atas namanya pun digelar sebagai penggalak adalah tambahan kepada dos primer. Tujuan dia adalah untuk memastikan imuniti kita sentiasa tersedia untuk menghalang jangkitan. Kenapa kita kena ambil? Sebabnya ada data di luar negara yang menunjukkan bahawa selepas 3 ke 5 bulan selepas dos terakhir, dos primer, ada risiko jangkitan semula ataupun ada risiko jangkitan serius yang menyebabkan orang masuk hospital semula lepas kena COVID. Kenapa ini berlaku? Terdapat 2 teori. Pertama sekali, mungkin disebabkan kepekatan antibodi yang menghalang jangkitan dalam badan kita semakin menurun ikut sela masa. Yang kedua, ada kemungkinan sebab wujud varian baru yang menyebabkan immune escape ataupun yang memudahkan untuk kita terkena jangkitan semula. Disebabkan kedua-dua teori ini, maka kita perlu mengambil dos penggalak supaya imuniti kita berada pada tahap optimum. Kalau kita tak ambil, ada risiko kita akan kena jangkitan semula, kita akan menyebar
menularkan jangkitan kepada orang lain, dan kalau orang lain tu atau kita sendiri berisiko tinggi, mungkin masuk hospital, mungkin berakhir dengan kematian. Sebab itu dos penggalak perlu diambil. Bukan hanya orang yang sakit saja, tapi orang yang sihat pun digalakkan ambil. Ya, doktor, kalau tak silap saya, ada yang boleh layak membuat permohonan di MySejahtera, ada yang boleh walk in. Jadi bagaimana cara untuk kita kenal pasti sama ada kita kategori yang mana satu? Baik, okey. Sebagaimana kita tahu, dos penggalak di Malaysia buat masa ini terbuka kepada semua individu berusia 18 tahun ke atas, semua dewasa boleh ambil dos penggalak. Tetapi bagi mereka yang berisiko tinggi, contohnya kalau petugas kesihatan ataupun anda selalu keluar negara ataupun anda berusia 60 tahun atau mempunyai penyakit kronik, anda boleh walk in di mana-mana klinik kesihatan untuk mendapatkan temujanji untuk dos penggalak. Manakala individu lain pula boleh buka aplikasi MySejahtera dan buat temujanji untuk ambil dos penggalak. Senang saja, buka MySejahtera, pilih COVID-19 dan pilih vaksinasi dan pilih nama anda, kemudian buat temujanji untuk booster dos ataupun dos penggalak. Sangat mudah. Ya, itu dia. Ini juga grafik yang kita tunjukkan kepada anda, tata cara menempah dos penggalak dalam aplikasi MySejahtera. Semuanya di hujung jari. Saya pasti ramai dalam kalangan kita dah ada lah kan telefon pintar untuk anda download ataupun muat turun aplikasi MySejahtera. Dah ada siap-siap, semuanya anda boleh dapatkan di situ. Tapi mungkin tempoh masa yang diberikan untuk mereka untuk dapatkan dos penggalak ini nak dikongsikan juga, doktor? Okey, baik. Sama sahaja kita bahagikan kepada dua golongan. Golongan yang berisiko sederhana atau orang biasa ataupun mereka yang berisiko tinggi. Yang berisiko sederhana kita boleh tunggu sehingga selepas 6 bulan dos terakhir, dos prima kita. Manakala orang yang berisiko tinggi boleh seawal 4 bulan. Jadi lihat risiko anda. Jika anda muda, tidak ada penyakit lain, daftar sahaja melalui MySejahtera dan lihat semasa lepas 6 bulan baru ambil dos penggalak. Janji kena ambil juga. Baik, doktor, bersama dengan kami, alang-alang tu kita nak dapatkan juga nasihat, saranan daripada doktor sendiri, daripada pihak-pihak yang berada di risiko-risiko tertentu kan. Kadang-kadang kita masih lagi skeptikal dengan dos penggalak ni. Bagaimana nasihat daripada doktor sendiri kepada kita semua rakyat Malaysia yang sedang mendengar? Silakan, doktor. Okey, baik. Kebanyakan rakyat Malaysia kita tak sedar bahawa kita adalah risiko tinggi. Kerana apa? Malaysia menduduki catatan atas di Asia Tenggara dengan masalah obesiti, kegemukan, dan obesiti membawa kepada masalah kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Tetapi separuh daripada rakyat Malaysia yang mengidap penyakit ini tidak tahu pun mereka ada penyakit ini. Maka saringan amat digalakkan untuk dibuat jika anda berusia 30 tahun ke atas. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah memudahkan proses saringan dengan inisiatif NHSI, National Health Screening Immunization. Senang saja, buka juga MySejahtera, buat temujanji dekat mana-mana klinik kesihatan berdekatan dengan anda, pilih untuk buat saringan NHSI. Kenapa? Percuma untuk saringan kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan juga masalah depresi. Jadi kalau kita tak tahu faktor risiko, kita tak tahu kita nak ambil vaksin awal ke atau nak ambil vaksin lewat. Yang penting untuk dos penggalak semua kena ambil. Baik, satu penjelasan yang cukup baik apabila doktor kongsikan bagaimana sebenarnya kita patut mengetahui punca-punca ataupun yang boleh menjadikan faktor kondisi kesihatan kita. Terima kasih banyak-banyak Dr. Megat Muhammad Amirul Amzar Megat Hashim, pakar perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Kawalan Utama Pusat Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum. Sampaikan salam saya juga dan juga tim Hello Doktor bersama dengan warga Universiti Melaya, insya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam Anim. Okey, itu dia. Sedikit perkongsian untuk kita reda-redakan keadaan tapi tidak begitu reda sebab kita nak kembali menghangatkan perbincangan tentang ibu stres. Kita nak dahulukan dengan artikel-artikel yang melibatkan kes tentang ibu stres. Jom sama-sama kita saksikan. Tindakan seorang wanita berusia 30-an mencederakan 4 anaknya dengan mengelar leher semua mangsa, dipercayai akibat tekanan perasaan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun meninggal dunia disyaki didera ibu kandung sendiri. Hasil pemeriksaan mendapati kesan gigitan dan kesan luka koyakan pada celah jari telunjuk dipercayai dilakukan oleh suspek akibat tertekan dengan suara tangisan mangsa. Terbaru, seorang bayi lelaki berusia 1 tahun 6 bulan ditekuk dan dicekik sehingga mati oleh ibunya yang berusia 20 tahun. Ibu muda tersebut mengaku telah menekuk muka mangsa menggunakan bantal semasa anaknya sedang tidur kerana dia mengalami tekanan perasaan berpunca dari masalah perceraian serta keluarga.
Stres dan tekanan merupakan musuh utama bagi setiap wanita, khususnya isteri dan ibu. Ini kerana wanita sering mengalami stres dan anxiety atau kebimbangan melampau akibat daripada tekanan emosi serta mental yang datang daripada pelbagai faktor dalam kehidupan. Keengganan berkongsi masalah menjadi pencetus kepada pelbagai masalah emosi dan mental wanita di Malaysia, sehingga ada yang memilih untuk mencederakan diri sendiri dan juga menyebabkan kematian. Bukan untuk menyalahkan sesiapa, tidak kira apa sahaja cara anda menjadi seorang ibu, anda tetaplah ibu yang terbaik. Apa yang kita mahukan adalah membantu untuk mengawal keadaan itu supaya tidak menjadi seperti yang dalam artikel. Kita bersama dengan seorang selebriti yang sudi berkongsi dengan kami pengalaman dan juga kalau kita tengok ni seorang yang sangat portray diri sebagai seorang ibu hebat. Ya, kita harapkan juga inspirasi itu dapat disampaikan kepada mereka di luar sana. Pengalaman yang berharga ingin dikongsikan bersama dengan kami di Dr. Fiza Frizi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiza, masya-Allah. Terima kasih sangat-sangat bersama dengan kami. Sudi nak berkongsi. Sebab apa? Kita jarang nak dapat ibu yang steady kerja dengan anak dia kan. Jadi nak berkongsi pengalaman anak rapat-rapat tu. Macam tadi kan di awal tadi ada juga kongsi macam manalah kondisi mereka yang ada anak rapat. Sebab apa saya cakap inspirasi? Kita yang ada seorang anak ni pun kadang-kadang kita dah macam tarik nafas lega. Fiza nak berkongsi juga. Sekarang ni 3 cahaya mata. Betul. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. 3 cahaya mata, pengalaman situasi bagaimana cara mengawal kerenah anak-anak. Pendahuluannya bagaimana? Mungkin nak kongsikan bersama dengan kami. Oh, meremang bulu roma. Bila cakap ada 3 orang anak ni. Sebab apa? Saya Alhamdulillah dikurniakan cahaya mata masa awal-awal perkahwinan untuk anak pertama. Dan kemudian selepas saja gap 2 tahun setengah, saya dapat lagi seorang. Dan kemudian selepas 1 tahun setengah, dapat lagi seorang Alhamdulillah cahaya mata perempuan. Tetapi bila ada 3 orang ni, saya sebenarnya rasa sedikit orang kata, bukan kita nak kata terbeban tau, tetapi kita rasa macam sedikit penat kalau nak dibandingkan dengan anak pertama dan juga ketika kita ada anak yang kedua. Dia sebenarnya bila single, kita cuba untuk bandingkan tau. Masa kita belum berkahwin, kita rasa macam wah bebas, pergi mana-mana saja. Bila ada anak pertama, akulah dia di antara ibu yang terbahagia. Sebab ada anak tu, kita boleh fokus ataupun tumpukan kepada anak sulung tu saja. Tetapi bila ada anak yang nombor 2, saya menjadi sedikit kesian dengan anak yang kedua. Apabila anak pertama ni, saya duk fokus-fokus saja. Anak kedua ni, saya macam kurang sedikit perhatian kalau dibandingkan. Sebab anak pertama tu memang 24 hours memang dengan dia saja. Tetapi bila anak yang kedua ada, jadi kena bagikan 12 jam, 12 jam. Jadi bila ada anak yang ketiga, 24 jam tu kena bagi 3 lagi. 8 jam, 8 jam, 8 jam. Jadi menjadikan saya jadi sama telah Elio. Betul. Menjadikan saya macam stres. Itu ada. Memang wujud sebenarnya. Tapi pengalaman saya menjadi ibu kepada 3 orang cahaya mata, Alhamdulillah masih lagi happy. Tapi happy tu kita tak boleh nak bagi tahu okey berapa persen happy, berapa persen stres, berapa persen penat. Tu tak boleh lah. Dia bercampur bau. Kan? Yelah, kalau kita nak bertanya pemilihan perkataan untuk kita berkongsi perlu betul-betul kan? Fiza, betul tak? Sebab kita tak nak nampak macam kita seorang ibu yang menyesal mempunyai 3 anak, 4 anak. Bukan itu yang cuba kami sampaikan, tetapi perasaan kepenatan, lelah itu doktor. Doktor, klien-klien doktor yang mungkin ada kondisi sama macam Fiza sendiri. Apabila doktor dengarkan apa yang Fiza sampaikan, bagaimana doktor klasifikasikan kondisi stres ataupun tahap stres yang dialami dan sebagainya? Okey, Fiza, tahniahlah. Masih boleh tersenyum kan? Maknanya you pandailah mengawal stres. Ada masa untuk meluangkan masa ke studio untuk berkongsi kan. Untuk klien-klien saya ya, bila mereka dah datang jumpa doktor, maknanya mereka dah mempunyai masalah kesihatan mental yang agak serius lah. Okey. Dan nasihat saya supaya kepada ibu-ibu di luar sana, kenalah mengawal stres supaya kita tak sampai ke tahap yang memerlukan rawatan doktor. Sebab kita mampu mengawal keadaan kita, stres kita, supaya kita punya kesihatan fizikal dan kesihatan mental kita tak terjejas. Fiza, apa situasi yang boleh digambarkan lah, macam kita tahu menjaga anak ni memang penat kan? Memang penat. Yang ada seorang pun penat, yang ada 2 apatah lagi yang 3.
situasi yang boleh digambarkan bila keadaan itu anda melepasi taraf pemikiran yang waras ataupun melepasi tahap kesabaran yang kita ada. Limit kita tu dah sampai maksimum. Pernah tak tersampai ke tahap itu dan bagaimana cara awak mengawal? Bagi saya, setiap wanita mesti pernah mengalami. Cuma kita sedar ataupun tak sedar pun kita ada perasaan seperti itu. Sama ada you cepat untuk kawal balik, untuk reflect balik diri you ataupun tidak. Macam saya sendiri, saya memang orang nampak macam happy go lucky, macam busy sangat-sangat, macam bahagia, ketawa kakak-kakak. Tapi bila kita bersendirian dekat rumah, apabila kita perlu bersama dengan anak-anak tersayang kita, kita jadi apa orang panggil mental breakdown. Bila tiga-tiga anak menangis serentak. Bila tiga-tiga memerlukan perhatian serentak, bila ketiga-tiga tu kita rasa macam kasih sayang kita nak bagi juga. Saya rasa macam, okey, yang ini kita dah bagi dah ni. Dia bagi makan yang paling sedap. Yang nombor 2 kita kena bagi juga yang paling sedap. Yang ini pun kita kena susu badankan yang paling sedap. Jadi itu yang membuatkan kita kena portray bahawa kita sebagai seorang ibu yang hebat. Bila kita sebut portray sebagai ibu yang hebat, itu pun dah mendatangkan stres dekat kita. Sebab bila kita tengok, kita bandingkan dengan kawan-kawan kita yang lain. Aku okey je, 3 orang anak. Aku still steady lagi. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, menangis tak tentu pasal. Itu ada. Bila dalam fasa selepas kita melahirkan cahaya mata kita, dalam waktu berpantang tu pun, kita boleh tiba-tiba je macam tengah menyusukan anak, tiba-tiba menangis. Macam. Padahal, tak ada apa-apa yang terjadi pun. Tak ada benda pun yang membuatkan kita rasa macam, kenapa tiba-tiba kau menangis? Saya tak tahulah sama ada putus urat tu banyak sangat ke menyebabkan kita ada stres seperti itu. Dan pernah juga satu ketika yang membuatkan saya rasa macam, okey, ni anak saya ni. Okey, anak saya tengah dukung menangis-nangis dan sebagainya. Saya terpaksa meletakkan anak tu dekat tepi sebentar. Untuk saya menangis, untuk saya menjerit, untuk saya luahkan apa saja. Dan saya tak boleh luahkan ini pada ahli keluarga ataupun kawan-kawan saya. Kerana mungkin mereka tidak memahami apa situasi yang saya lalui. Sebab kalau mereka dah start cakap, aku tak ada pun rasa macam tu, saya dah turn off. Saya merasakan bahawa, okey, ini mungkin perasaan saya seorang. Jadi saya ambil keputusan untuk biar menangis. Biar menjerit, biar lakukan apa sahaja. Tetapi kita tahu bahawa masalah tu kita perlu atasi. Selepas 10 minit ataupun selepas kita dah puas menangis, okey, anak tengah menangis lagi ni, masih lagi kita kena attend dia. Itu adalah di antara apa yang saya lakukan. Saya pasti breastfeeding journey antaranya adalah di antara fasa yang membuatkan orang sangat betul. Betul. Sangat betul. Betul. Saya rasa ramai ibu-ibu yang setuju. Doktor nampak tersenyum dan seperti ingin berkongsi buah pandangan juga. Melihat kondisi Fiza, ada time out lah. Kita panggil time out untuk diri kita. Nak jerit, nak nangis, nak apa kan. Tarik handbrake. Nak kejap. Tak boleh kan. Kadang-kadang sampai ada ibu yang kurung diri sekejap. Elakkan sekejap supaya tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini terhadap anak kan. Doktor, komen doktor untuk kondisi seperti ini. Komen ya. Fiza, dia ada banyak bagi poin kat situ. Time out, lepaskan emosi. Itu adalah poin-poin cara-cara nak mengatasi stres secara cepatlah kan. Masa tu yang dia ada cakap, terpaksa letak baby yang menangis tu supaya you boleh tarik handbrake and gather your thoughts kan. Yes, kita tahu kalau kita dah letak baby kita dekat tempat yang selamat, dia menangis 2 minit, 3 minit tu takkan memudaratkan. Cuma saya rasalah kita punya budaya yang tak boleh biar baby menangis kan. Itu yang menyebabkan seseorang ibu tu tertekan. Nanti baby tu menangis, ada pula orang akan komen, kenapa biarkan anak kau menangis? Kan? Padahal kalau kita biarkan baby tu menangis buat seketika, tak ada masalah. Sebab kita pun perlu rehat diri. Ada masa kita perlu nak minum air ke, nak pergi toilet ke kan. Kan? Fasa pantang pula tu kan, Fiza. Fasa pantang dengan ada toddlers, ada anak kecil kan. Ya Allah, ya Tuhanku kan. Okey, kita tak nak berhenti di sini. Banyak lagi sebenarnya kita nak dapatkan pengalaman daripada Fiza sendiri. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu. Kembali selepas ini masih lagi dalam Hello Doktor.
Panic attack adalah kebimbangan yang datang dengan tiba-tiba dan mangsa akan berasa cemas dan takut. Biasanya, mangsa akan bernafas dengan laju tetapi masih berasa sesak nafas. Kadang-kala, mangsa akan menangis, ketawa ataupun menjerit tanpa henti. Mangsa sebegini tidak boleh dibantu hanya dengan mengatakan relax ataupun calm down. Mangsa juga tidak boleh dibantu hanya dengan berkata tarik nafas dalam-dalam. Anda perlu bantu mangsa. Pertama sekali, kalau anda nak bantu mangsa panic attack, anda sendiri sebagai penyelamat kenalah kuat secara mental, relax dan juga calm. Secondly, arahkan orang ramai yang berkerumun tu untuk beralih ataupun bawa mangsa ke tempat yang lebih selamat dan lebih ada privacy. Bagi tahu mangsa dengan jelas, niat anda iaitu untuk membantu. Pastikan dapat persetujuan daripada mangsa sama ada secara body language, sama ada dia angguk ke ataupun penyataan setuju secara verbal. Kalau rasa macam mangsa tak sesuai dengan energi anda, mungkin anda perlu tukar personal sebab kadang-kadang mangsa ni dia macam ada satu mental block kepada sesetengah individu. Sama ada gender macam tak nak wanita dan sebagainya bergantung kepada keadaan mental mereka pada ketika itu. Arahan seterusnya, biasanya kita sarankan untuk memberikan mangsa menggerakkan mana-mana anggota tubuh at least 3 bahagian. Sebab kita nak tahu adakah dia mengalami kekebasan, tak boleh nak gerak mana-mana bahagian dan sebagainya. So boleh beri arahan seperti, Syah, cuba gerakkan tapak kaki, tapak tangan dan juga lidah. Okey, kalau you all rasa mangsa dah boleh calm down, maksudnya waktu you all berikan arahan untuk dia tutup mata tu, dia memang calm, memang relax, boleh tahan sampai 10. Dia dah agak relax. Sekarang you all boleh bagi bantuan seterusnya, iaitu bantuan untuk kurangkan sesak nafas dia. Okey, cara paling mudah adalah dapatkan satu paper bag dan bagi mangsa bernafas dalam paper bag tu. Kalau anda dapat berikan arahan dengan berjaya untuk mangsa tutup mata, bernafas dalam paper bag, maksudnya anda dah dapat kurangkan kecemasan ataupun panik dia sebanyak paling kurang 50%. So anda dah hampir berjaya ataupun dah berjaya lah sebenarnya ya. Pada ketika ini kalau ada muzik yang ringan anda boleh mainkan ataupun apa-apa pewangi anda boleh sapukan di pergelangan tangan mangsa supaya dia dapat hirup sesuatu yang berbau wangi. Once dia dah okey sikit, sebaik-baiknya mangsa perlu dibawa ke hospital untuk rawatan dan juga pemeriksaan. Tapi pastikan anda dapat juga konsen iaitu kebenaran daripada mangsa untuk pergi ke hospital. Jangan berbuat sesuatu against ataupun bertentangan dengan apa yang mangsa nak. Beri masa kepada mangsa. Itu yang paling penting dalam membantu mana-mana mangsa yang mengalami sama ada panic attack ataupun histeria. Itu dia tadi kita kongsikan tips yang boleh anda lakukan jika anda mengalami situasi yang berkeadaan dekat-dekat atau sekeliling anda terkena serangan panik. Tips yang disampaikan oleh Dr. Mala dalam segmen kami Doctor in the House, itu antara yang sememangnya perlu kita fahami juga kan. Kadang-kadang kalau kita dapat sampaikan perkara ini kepada mereka yang dekat, jika kita terkena serangan panik, mungkin sebabkan stres dan sebagainya, ada orang yang mengetahui cara yang terbaik. Okey, kita sambung perbincangan kita tentang stres dalam kalangan ibu. Fiza masih lagi bersama dengan kita. Kalau di awal tadi dah ceritalah kan macam mana Jenny ada anak yang begitu indah, satu keluarga, tapi di samping itu di belakangnya siapa tahu kan kesusahan untuk membesarkan dan sebagainya. Fiza, Ani nak tanya kalau macam mungkin lah kan, apa keadaan yang diharapkan dapat membantu mengurangkan perkara-perkara ini? Apa sahaja yang mungkin Fiza mengharapkan mungkin ini dapat mengurangkan stres saya, mungkin perkara ini dapat mengurangkan saya. Apa yang Fiza boleh kongsikan? Okey, antara benda yang saya rasa macam boleh membuatkan kita rasa happy sikit, rasa gembira sikit sebagai seorang ibu ataupun isteri adalah peranan daripada suami itu juga. Okey, peranan daripada suami dan juga peranan daripada kita sebagai seorang ibu ataupun isteri, di mana kita pun kena cari jalan juga macam mana untuk kita happykan diri kita. Kadang-kadang mungkin anda pergi ke kedai roti kegemaran anda. Untuk masuk kedai roti kegemaran anda, ambil bau dekat dalam kedai roti pun boleh buatkan you rasa seronok. Silakan. Nak buat hari-hari silakan. Betul? Kalau you rasa macam buka peti ais tu, okey, nak makan aiskrim. Setiap satu senduk ataupun setiap satu senduk banyak sangat feel betul lah tu feel, kan. You nak rasa tu
Silakan. Waktu subuh ke, isyak ke, ataupun mungkin ketika waktu malam anak-anak dah tidur, silakan. Kalau you rasa macam pukul 3 pagi you tak boleh tidur, anak-anak dah tidur, you nak buka Netflix ataupun rancangan kegemaran anda, silakan. Maknanya me time kita sebagai seorang isteri ataupun ibu. Dan juga suami, kita kan dah berjanji untuk mengambil tanggungjawab sama-sama. Kenapa saya je perlu besarkan anak seorang-seorang? Jadi kita pun kena make sure bahawa suami kita pun tolong juga jaga anak. Mungkinlah kita rasa macam kita kurang kan dengan suami itu sangat-sangat penting kan. Kadang-kadang ni Dr. Aida, kita kadang-kadang tak percaya bila suami kita pegang anak kita. Itu betul. Kadang-kadang kita sendiri yang create benda tu kan. Betul. Kita sendiri ada stone wall. Suami kan apa jadi sebenarnya. Kalau tak bagi kepercayaan tu, susah juga. Kita. Tapi at least you kena percaya juga. Walaupun letak sikit je, bagi diorang pegang. Bagi diorang. Kalau tak sampai bila mereka nak ada satu pengurusan yang baik dalam hal keibu-bapaan kan. Asyik duk tak percaya je. Okey. Kita nak singgah di Facebook juga. Kita ada minit-minit akhir je ni. Intan Zurina Abdul Razak katanya, hello Dr. TV3. Apa pula peranan anak-anak mengikut peringkat umur dalam membantu ibu mereka mengatasi stres? Terima kasih. Doktor, ini pastinya soalan untuk doktor terlebih dahululah. Bagaimana mungkin anak-anak ini dapat mengurangkan stres ibu? Anak-anak ikut. Yalah, anak sendiri adalah stres, tapi mereka juga adalah pengubat stres kita kan. Okey, kalau kat rumah, we have to be aware. Kita patut tahu yang anak tu kecil mana pun mereka akan faham bila kita bercakap dengan mereka. Kalau yang dah besar sikit tu, diorang boleh faham arahan kan. So kalau ikutkan soalan Intan, bagaimana peranan anak-anak mengikut umur untuk membantu ibu mengatasi stres? Kalau ialah yang besar tu, kita boleh bagi dia peranan untuk membantu kerja rumah, tolong jaga adik. Tapi yang kecil pun tak semestinya sebab diorang kecil, diorang terlepas daripada tanggungjawab. Kita patut asuh anak kita daripada kecil supaya mereka tu bertanggungjawab. Setuju. Maknanya asuhan kita daripada peringkat awal tu pun sebenarnya main peranan terhadap bagaimana dia dapat membantu mengurangkan bebanan kita kan. Okey, tak lupa juga ini soalan tambahan saya. Para suami pula macam mana boleh bantu kita kan mengurangkan stres? Doktor, kalau doktor cakap mungkin para suami dah dengar. Kalau saya cakap dia memang tak ada dengar. Macam mana? Macam mana Dr. Aida? Mungkin nak kongsikan juga para suami faktor ataupun perkara-perkara yang para suami perlu tahu demi mengurangkan stres si isteri. Okey, para suami. Okey. Again, setiap orang berbeza. Suami Fiza mungkin boleh bantu cara lain. Anim mungkin pasangan bantu cara lain. Yang penting bukan saya lah. Seseorang suami tu kena tahu apa yang wife tu suka. Ambil tahu. Ada common sense yang tinggi. Alamak, saya pula menyampuk. Okey, kita silakan. Banyak pula nak cakap pasal suami ni. Kalau tak sure, tanya. Kadang-kadang dia tengok Anim tak stres, dia biar je lah. So, dia kena ambil tahu, actively tanya. Kalau kita penat, kita pun kena actively cakap. Communication, yes. Okey. Fiza, bagaimana saranan lah daripada Fiza sendiri kan? Mungkin ada yang mereka mengalami situasi yang sama. Anak kecil dan sebagainya. Ibu berkerjaya. Yang terakhir, nasihat yang dari ibu ke ibu. Baik. Kepada para ibu yang mungkin sedang menonton sekarang ini, mungkin anda adalah seorang suri rumah ataupun anda mempunyai kejayaan anda masing-masing. Tetapi bila kita bercakap berkenaan sebagai seorang ibu, jangan pernah untuk kita memindahkan sebagai ibu bila anda bekerja. Sebab bila anda bekerja, anda masih lagi seorang ibu, anda masih lagi seorang isteri, anda masih lagi perlu multitask. Tetapi apa yang saya boleh sarankan adalah stres tu bukan anak je yang bagi stres. Suami kadang-kadang bagi stres, rumah bagi stres, kerja bagi stres, bos bagi stres. Tapi apa yang saya boleh lakukan adalah cari benda yang anda suka. Cari hobi baru yang anda mungkin akan minati. Mungkin cari lagu yang anda boleh bagi motivasi. Lagu tu akan buatkan you rasa macam happy sangat-sangat. Buatlah ringtone ke, buat caller tone ke apa semua, silakan. Dan apa yang saya lakukan bila saya stres, sebelum saya nak menangis, saya akan ambil anak saya, saya akan cium dia. Maknanya cium bukan dekat dahi, cium dekat ubun-ubun. Sebab katanya ada bau bayi ataupun bau anak yang kita akan rasa macam bau syurga. Okey? Bau dah dekat leher dia yang berpeluk ke, bau mulut dia yang masam susu. Itu yang membuatkan kita release stres. Jadi, sebelum anda lakukan sesuatu yang mungkin akan mendatangkan kemudaratan, tengok anak, ambil anak, cium anak dulu. InsyaAllah, stres anda boleh berkurang. InsyaAllah, itu dia kan. Doktor, daripada doktor sendiri, mungkin ada nasihat ataupun yang ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita secara ringkasnya. Silakan, Doktor.
selain daripada kita kata tadi apa, banyak faktor yang memberi stres kepada kita, Fiza. Anak, suami, tempat kerja. Yang penting cara diri kita sendiri pun kadang-kadang memberi stres kepada diri kita sendiri. Kita nak yang terbaik, kita nak itu, kita nak ini. So diri kita sendiri pun kita kena apa orang kata we have to be aware of our abilities or our shortcomings. So kalau rasa pinggan ni malam ni tak boleh nak basuh, tak apalah kan. Kita kena kawal juga stres tu yang datang daripada diri sendiri, itu yang penting. Ya, dan saya percaya kalau kita betul-betul ada perasaan sayangkan diri kita, kita tahu bagaimana untuk menyantuni perasaan-perasaan yang lain. Sayangkan diri anda terlebih dahulu, baru kita boleh sayang orang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan pada Dr. Aida Harlina Abdul Razak, pakar perunding psikiatri Hospital Columbia Asia Puchong, dan Fiza Frizi. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah, kita harapkan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik untuk anda. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua dan kita jumpa lagi di minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Teruskan menyokong kami di Hello Doktor TV3. Assalamualaikum.